Adakah anda ini memang dilahirkan terus pandai, sedangkan Nabi Muhammad SAW orang yang berilmu, ataupun Nabi Isa orang yang sangat berilmu, tapi tidak sedikit pun dia mentertawakan orang-orang ilmuwan? Halo guys, selamat datang di Abdi Sharing. So, hari ini ada lagi satu isu. Soalnya isu ini memang sudah tular dekat media sosial, dekat Twitter. Tadi semalam time tidur ada kawan saya chat, Edi, coba kau tengok dulu nih. Bila saya tengok video itu adalah berkaitan dengan seseorang. Saya rasa dia memang pandai, memang berilmu, tapi kurang beradab sedikit. Dimana dia mengkertawakan, macam mana mau sebut dia mentertawakan seorang pendidik. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tengok dulu macam mana dia punya video ni mentertawakan. And see that human reproduce by giving birth. A male and female adults will need to get married before having a child. A mother will be pregnant for 9 months while the infant grows in her womb. The infant will grow slowly over the course of 9 months. Then the mother will give birth to the child. It is similar to the life cycle. How many stages of growth do you know? You can guess the answer in 5 seconds. 1, 2, 3, 4, and... Oke, sebelum saya bagi sedikit ulasan berkaitan perkara ini, actually, Didik TV ini adalah diwujudkan adalah inisiatif KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberi ilmu kepada pelajar, tidak kiralah SPM, PMR, masih ada KPMR sekarang dia, fail ini, ataupun PT3 semua tu adalah objektif utama adalah untuk mendidik, memberi ilmu, menyalurkan ilmu. KPM sedar ataupun kita sedar, tidak perlulah KPM tapi kita sedar bahawa pandemik COVID-19 ini menyukarkan untuk kita membuka sekolah secara fizikal, di mana SPM sebelum ni mengadakan bengkel, bahasa Melayu bengkel semua itu ini pernah ada aktiviti dan program itu berkampung dekat sekolah ataupun dekat mana-mana. Tetapi pada masa sekarang disebabkan oleh pandemik COVID-19, jadi kita sedar bahawa perkara ini adalah sangat-sangat sukar untuk dilaksanakan. Maka KPM wujud dengan satu inisiatif untuk membeli saluran tersebut dan menjadikan saluran itu sebagai Didik TV. Dan sebenarnya ini adalah satu perkara yang sangat, bagi saya sangat terbaik dan tip top, kerana KPM telah pun mendengar keluhan netizen. Sebab sebelum ni KPM telah pun melaksanakan pendidikan PDPR, pendidikan dalam talian ni melalui telefon. Tapi kita sedar telefon ini ataupun komputer ini memerlukan internet. Memerlukan internet. Kadang-kadang kalau di pelosok kampung, internet itu tidak punya capaian yang okey. Bila netizen mengeluh perkara ini dan mencadangkan untuk kerajaan untuk membuka TV, kalau kita bandingkan facility TV dengan smartphone pada masa kini, saya merasakan bahawa facility TV walaupun dekat pelosok kampung mempunyai ASRO, punya capaian TV ASRO ni, jadi dapatlah untuk mendapatkan Didik TV ni. Okey, saya nak bagi tahu, bukan semua guru, bukan semua orang berhadapan dengan kamera seperti ini senang untuk mereka adapt. Termasuk saya sendiri. First video yang saya buat dekat YouTube, apabila saya berhadapan dengan kamera, saya sendiri kekok. Apatah lagi masa itu adalah cikgu tersebut, guru sains tersebut. Mungkin dia pertama kali melihat video berada dengan studio. Mungkin itu pertama kali dan dia merasakan bahawa ramai yang akan melihatnya. Jadi dia akan merasa gugup. Saya sendiri apabila saya pertama kali membuat video YouTube, tiada berjuta-juta orang view sekalipun. First time video saya buat, bertengkar hidup saya, kegagalan STPM saya, dan akhirnya saya mendapat diploma dan ijazah. Shooting yang saya buat dalam 2 atau 3 jam untuk mendapatkan video yang perfect dalam 11 atau 12 menit. Bayangkan 11 atau 12 menit. Dan yang cikgu tersebut ni merasakan tanggungjawab itu sangat besar. Cikgu tu pula mempunyai fakta, dia kongsikan fakta. Walaupun anda rasa ataupun orang-orang netizen rasa bahawa alah dia cikgu, dia mengajar, senanglah dia mau bagi tahu benda itu ini.
tetapi berhadapan secara fizikal dan berhadapan dengan kamera jika tidak familiar, dia memerlukan masa untuk adapt. Kamu tanyalah YouTuber-YouTuber lain dekat luar sana, bagaimana first video diorang buat berhadapan dengan kamera. Adakah mereka terus fasih dapat bercakap dengan baik dalam depan kamera ataupun tidak? Bagaimana eye contact diorang? Bagaimana mereka punya reaksi? Semua itu bermula daripada pembelajaran. Itu adalah pengajaran yang pertama. Yang kedua, yang saya merasakan bahawa hai bro, cikgu yang kau ketawakan tu adalah cikgu yang mengajar kau waktu dulu ABC. Cikgu dulu waktu kau belajar, adakah kau terus pandai membaca? Adakah kau tidak memerlukan guru? Adakah anda ini memang dilahirkan terus pandai? Sedangkan Nabi Muhammad SAW orang yang berilmu, ataupun Nabi Isa ataupun Yesus Kristus, orang yang sangat berilmu, tapi tidak sedikit pun dia mentertawakan orang-orang ilmuwan. Malah dia respect dengan musuh-musuh mereka. Apakah lagi kalau macam kita nih yang tidak mempunyai ilmu, sejangkal saja ilmu kita. Ilmu kita ni kalau diibaratkan dekat pantai, kita punya ilmu sebutir pasir saja dibandingkan dengan orang lain. Ingat satu perkara, walaupun berilmu sekalipun kita, walaupun kita ini mempunyai pendidikan ijazah sarjana, PhD ataupun doktor ataupun perdana menteri ataupun apa saja jawatan yang paling tinggi di dunia ini, tetapi kalau kamu tidak mempunyai adab, pasti kamu tidak akan sampai ke mana-mana juga. Kerana dengan adab, integriti dan juga tolak ansur serta pendidikan moral dan agama, ini adalah sebagai guide untuk kamu tidak melencong ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga adalah saya betul-betul tidak boleh terima kerana kamu mentertawakan guru tersebut. Bagi saya, guru ini adalah salah seorang pendidik yang memberikan ilmu mereka apa yang telah mereka belajar selama ini. Diorang berikan yang terbaik. Ayah saya sendiri pun seorang guru. Saya pernah dididik dengan ayah saya sendiri selama 5 tahun dekat SK, Sekolah Rendah. Dan apabila saya dekat SK, dekat Sekolah Rendah, ayah saya sendiri atau bapa saya sendiri bagi tahu bahawa Eddie, apa yang paling penting, ilmu atau adab? Masa itu saya bagi tahu ilmu, sebab saya tidak tahu, sebab saya masih SK, Sekolah Rendah, dan bapa saya berbetulkan adab. Kalau tinggi ilmu sekalipun, kalau tidak adab, tidak akan kemana juga. Dan ini adalah sangat penting, sebab senario sekarang, era milenium ni, era 2000-an ni, kita melihat kebanyakan student melihat bahawa adab ini bukan lagi satu kepentingan atau keperluan dalam hidup mereka. Apa yang mereka perlu, apa yang mereka utamakan adalah populariti, apa yang mereka utamakan akademik. Tapi kalau saya sebagai majikan, paling saya tengok apabila mengambil bekerja di syarikat saya ataupun bekerja di jabatan saya, yang pertama adalah adab, yang kedua adalah integriti, yang ketiga adalah attitude, yang keempat barulah akademik dan juga sijil-sijil yang berkaitan. Kalau saya seorang majikan, saya tidak akan tengok tinggi mana kau, ilmu mana kau. Dan lagi satu yang saya boleh terima adalah kau sangat-sangat serius mengetawakan. Khususnya mengetawakan cikgu itu. Cikgu itu adalah ibarat telah pun menggantikan ibu bapa kita waktu mengajar. Ibu bapa telah mengamanahkan guru tersebut untuk mengajar anda dari A sampai Z. Dari yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai apa ilmu, cikgu itu diamanahkan untuk menuangkan ilmu kepada kita. Dan kamu mengkertawakan, maksudnya kamu mempertawakan ibu bapa kamu sendiri. Saya tidak boleh terima yang menghina guru, menengking guru, mencakap guru bodoh dan sebagainya. Saya bukan backup guru, tetapi ini adalah adab yang perlu kita sematkan dalam masyarakat kita pada masa kini. Kerana kita melihat guru sekarang bagai dipijak-pijak, bagai dibuang-buang maruah mereka. Padahal pada saya, guru merupakan guru yang sangat berintegriti, guru yang harus kita martabatkan lagi tinggi martabat mereka. Saya tidak katakan pekerjaan-pekerjaan lain tidak mempunyai martabat, tidak mempunyai maruah, tetapi guru lah mempunyai salah satu exclusive things. Sebab kenapa? Walau hebat mana sekalipun seseorang itu, tetapi kalau dia tidak mempunyai guru pada masa sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dia tidak akan dapat kecapi apa yang dia kecapi pada masa sekarang tersebut. Ingat baik-baik, adab adalah penting. So, sampai di sini saja ulasan saya berkaitan dengan isu ini. Kalau kamu ada komen lain yang saya terlupa, kamu boleh komen dekat bawah, kita kongsikan sama-sama. Last but not least, if you think this channel is given information to you, consider to subscribe our channel. You are the best.